Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita masih lagi pada bab yang ke-14, tabaqatul ismi, peringkat-peringkat dosa. Martabak yang kedua, qala al-imam musannif rahimahullahu ta'ala, wal martabatu tsaniyah an yatakabbara bi kibarihil bahimi ala ma nasabahu Allah Ta'ala liwusulin nasi ila kamalihim wa qasadatil mala'ul a'la bi aqsa himamiha isya'ata amrihi wa tanwihi sya'nihi min rusuli wa syara'i fayunkiruha wa yu'adiha fa idza mata in atafa jami'u himamihim munafaratan lahu munafiratan lahu wa mu'ziyatan iyyahu wa ahatat bihi khati'atuhu min haitsu lam yajid lil khuruji minhu sabila ala annahu la tanfaku hadhihi al halatu ala adamil wusuli ila kamalihi aw al wusuli alladhi la yu'taddu bih wa hadhihi al martabah tukhrijul insana min millati nabiyhi fi jami'il syara'i. Martabak dosa yang kedua ni iaitu berpaling daripada agama. Martabak dosa yang pertama itu orang tu syirik kepada Allah SWT. Dia tidak mengenali Allah SWT sebagaimana sepatutnya. Dan yang kedua, dia tidak beriman dengan hari akhirat. Itu tabaqah yang pertama baru ni. Martabak yang pertama baru ni, dia tidak beriman dengan Allah dan tidak beriman dengan hari akhirat. Yang mana dengan kedua-dua perkara tadi, iman dengan Allah dan iman dan hari akhirat tu menjadi sebab kepada kesempurnaan yang dituntut kepadanya itu untuk dia cari. Peringkat yang kedua ni iaitu dia menolak agama. Martabat dosa yang kedua ialah dia menyombongkan diri dengan keangkuhan kebinatangannya terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadikan manusia mencapai kesempurnaan mereka. Majlis malaikat tertinggi ataupun malaikat majlis tertinggi menghendaki dengan tekad mereka yang tinggi yang tinggi ataupun yang kemuncak untuk menyebarkan urusan agama Allah dan meninggikan martabat kedudukannya, iaitu para rasul dan hukum-hukum ilahi. Akan tetapi manusia mengingkari dan memusuhinya. Jadi peringkat kedua ni seperti dalam nota 359, dosa kerana tolak agama, berpaling daripada agama. Punca dia takabur, menolak peraturan agama, sedangkan Allah SWT telah mengutuskan rasul yang terpilih. Dia pilih seorang rasul di kalangan manusia dan menurunkan wahyu, yang ini dengan bahasa masing-masing, untuk memberi petunjuk pada manusia supaya manusia ini mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan selamat daripada murka dan azab Allah. Tetapi manusia tu dengan keangkuhan bahimi dia, mana dia rasa dia sempurna, dia rasa dia hebat, maka dia pun menyombongkan diri, dia takabur, tak terima hukum Allah. Sedangkan tujuan daripada agama ataupun hukum Allah ni, syariat Allah ni yang dibawa oleh Nabi, yang terdapat dalam wahyu, adalah untuk
supaya manusia itu mencapai kesempurnaan diri mereka. Yani Allah telah mengutuskan para rasul dan menurunkan wahyu untuk taat patuh kepada peraturannya. Dengan kepatuhan ini manusia mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan dalam kehidupan, kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi nak supaya manusia itu islah, islah diri, lalu dia menjadi orang yang bertakwa. Kemudian majlis malaikat tertinggi menghendaki dengan tekad mereka, maknanya Allah SWT telah tugaskan kepada malaikat ni untuk menyokong tugas Nabi, tugas Rasul dan juga orang-orang beriman ni supaya agama tu dapat tersebar, dapat ditegak. Mana kalau kita tengok kan, Allah Ta'ala turunkan nusrah pertolongan dalam peperangan-peperangan Nabi. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Allah Ta'ala memberi sokongan kepada para Nabi ni, macam Nabi Isa AS ditolong oleh Ruhul Qudus. Maknanya malaikat tu memberi sokongan kepada Nabi. Dalam peperangan Badar, Allah Ta'ala telah hantar malaikat-malaikat untuk menolong orang beriman. Itu maknanya ada tekad ataupun ada keinginan. Dalam istilah Imam Waidullah ni, malaikat ni dia ada himmah, dia ada kesungguhan, ada tekad untuk menyebarkan agama Allah. Maknanya mereka ni turun di arah untuk membantu memberi pertolongan kepada orang mukmin, dalam peperangan mereka. Begitu juga bila malam Lailatul Qadar untuk meninggikan Al-Quran itu, maka malaikat turun. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Malaikat turun. Jadi malaikat ni turun untuk menyempurnakan tugas Nabi dan tugas orang-orang beriman. Akan tetapi manusia ni mengingkari dan memusuhinya. Mana mereka menolak ajaran para Nabi. Malah dalam nota 361 ni, mereka juga menghalang orang lain daripada agama Allah. Sekap orang lain. Sebab apa? Sebab bila Nabi turun ni, Nabi membawa kepada keadilan. Antara keadilan yang Nabi naknya adalah betul dalam urusan ibadat, dalam urusan tauhid, begitu juga dalam urusan muamalah. Nabi menyekak daripada kezaliman macam riba, mencuri timbangan, macam apa, Nabi Syuaib ni dia pesan kepada pokok Madian ni, wala tanqusul mikyala wal mizan, jangan kamu kurangkan timbangan, sebab itu membawa kepada ketidakadilan. Jadi mereka ni tak sukalah kepada Nabi, sebab Nabi ni menyekat mereka daripada muamalat mereka yang salah seperti riba dan mencuri timbangan ni. Kemudian apabila dia mati, bila dia mati ni, mana meninggal dunia, mana terpisahlah roh daripada tubuh. Roh tu dia lebih bersifat malaikat, tubuh tu bersifat binatang. Jadi kesombongan bahimi itu tadi, manusia dia agah sombong dengan kekayaan dia, dengan tubuh badan dia, dia angkuh dengan kepandaian dia, akal dia, itu panggil keangkuhan bahimi ataupun keangkuhan kebinatangan. Dengan rupa dengan kekuatan dia, dia sombong. Jadi bila dia mati, bila dia mati, bercerailah tubuh dia daripada jasad. Maknanya bahimiyah dia tu tidak lagi berfungsi. Dia tak ada keinginan nak makan, nak tidur ke, tak ada. Habis dah. Sebab terpisah roh daripada jasad.
Jadi pada waktu tu hak tinggalnya roh dia, maka dia akan ada dengan malaikat. Malaikat. Sebab jenis roh ni maknanya jenis mujarrab. Maknanya hak tinggal padanya itu adalah roh. Sama juga malaikat ni, musuh utama malaikat ni dia cahaya. Jadi malaikat ni dia tidak, jasad dia tu tidak seperti kita. Cuma manusia ni dia ada jasad seperti binatang, tapi jiwa dia tu seperti malaikat. Jadi bila manusia tu mati, dia berhadapan dengan malaikat. Jadi semua tekad hemah majlis malaikat tertinggi ni cenderung untuk membencinya dan menyeksanya. Maknanya pada waktu ni manusia tu dia mati, maka malaikat tu mari selalu soal, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Jadi jawapan orang beriman ni, jawapan orang dalam kubur ni dua aja. Kalau dia orang beriman, dia akan kata man rabbuka, rabbi Allah, wa madinuka, al-Islam, wa man nabiyuka, ataupun wa man imamuka, Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jawapan tu sama aja. Itu jawapan orang beriman. Kalau orang tak beriman, dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Pada waktu tu dia tak boleh nak kelihatan. Sebab segala hak dia sembah dulu tu ilah. Wadalla anhum, ilah daripada mereka. Jadi tak akan hadir dalam jawapan mereka tu. Mereka tu dalam keadaan tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Sebab itulah malaikat kata seperti kita baca baru ni, ma daraita wala talaita. Kamu tak tahu, kamu tak baca pun. Jadi kamu tidak baca kitab sebagaimana sepatutnya. Dia tak ada jawapan lain. Lalu Popok Habib Ta'sub ni kata, man rabbuka, dia jawab Al-Habib, Al-Habib Al-Haddad. Man nabiyuka, Al-Habib Al-Haddad. Semua dia jawab Habib Al-Haddad belaka. Tu jahil tu. Tapi ada tu video tu baru mari sebar. Dah. Dia sebut nama Habib. Man rabbuka, ya mimpi. Salah dalam kubur tanya man rabbuka, jawab Al-Habib belaka. Tu teruk punya. Jadi jawapan sebenarnya dua ya. Jawapan orang beriman dengan kata Allah, Rasulullah dan Islam. Orang yang tidak beriman dia ataupun dia tak akan dapat jawab. Jadi tergagak-gagak. Jadi malaikat ni akan tanya, maknanya bila dia tak boleh jawab, malaikat benci dan menyeksanya. Ni azab kubur. Berlaku azab dalam kubur. Dosanya mengelilinginya. Maknanya ada tepi dia dosa keliling dia. Macam orang beriman, dia dalam kubur ni, kat alik kanan dia ada semaya, alik kiri ada puasa, ada depan ada zakat. Lepas tu ada baca Al-Quran dia, dia akan kawal dia. Jadi orang ni dosa tu dia banyak sehingga dosa-dosa dia tu ada, dan dia tidak dapat dan dia tidak mendapat jalan untuk melarikan diri. Kena pindah 302 tu di ujung situ nota baru lengkap molek. Yang ni tiada sebarang jalan untuk dia melarikan diri kerana dia di dunia dahulu dikuasai dengan kejahatan sehingga tidak ada ruang untuk melakukan kebaikan. Jadi akibat daripada dia dulu tu tidak ada pada fikirannya itu melainkan nak buat jahat, maka kejahatan tu dia kepung dia. Jadi dia tidak dapat keluar untuk buat kebaikan, maka sebagai hukumnya dia panggil al-jaza'u min jinsil amal, balasan mengikut jenis amal ni, maka dia di akhirat tidak ada jalan keluar.
Kerana telah disekap oleh malaikat dalam alam barzah itu. Dia tidak dapat melarikan diri. Selain itu, dia tidak terlepas daripada keadaan ini. Mana keadaan dia ni, yang ni semasa di dunia ni, iaitu gagal mencapai kesempurnaannya. Jadi kesempurnaan diri dia tu terletak pada iman dan amal, ataupun terletak pada tahzibun nafs. Kesempurnaan dia tu, kalau dalam nota kita minggu lepas ni, kesempurnaan yang dituntut ni, mana nota lepas? Kesempurnaan yang dituntut, 345, nota 345. Maknanya penyucian jiwa, penyucian jiwa, iman kepada Allah Ta'ala, dan terbitnya amal-amal yang soleh, barulah dia selamat. Itu kesempurnaan yang dituntut daripadanya, iaitu faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang diselamatkan daripada api neraka, kemudian dimasukkan pula dalam syurga, maka dia adalah orang-orang yang berjaya. Atau mana dia gagal mencapai kesempurnaannya, maknanya dia tidak beriman dan tidak beramal soleh. Tidak beriman dan tidak beramal, tidak beramal soleh, atau pencapaian yang tidak diberi perhatian, maknanya tak ada nilai dia buat. Ada usaha dia tu, tetapi tak boleh nak buat kira, tak boleh nak buat buh dalam senarai. Maknanya kejahatan tu lebih banyak lagi daripada kebaikan dia. Ataupun orang seperti ini, kita kata timbangan amal dia tu ringan. Kalau lebih beratnya ataupun lebih banyaknya kesalahan-kesalahan. Jadi dosa peringkat ni, mana dosa peringkat sombong terhadap peraturan Allah ni sehingga dia tidak taat, ini menyebabkan dia terkeluar, mengeluarkan seseorang daripada agama nabinya dalam semua syarat ilahi. Maknanya oleh kerana dia tolak, macam dia menafikan haramnya riba, ataupun dia menafikan kefarduan semaya, kefarduan zakat, dia tolak belaka, maka dia engkar tadi, menyebabkan dia terkeluar, kufur, terkeluar daripada agama nabinya dalam semua syariat ilahi. Maknanya agama-agama nabi ni membawa, setiap nabi ni memerintahkan dengan perkara-perkara agama ni, peraturan-peraturan. Bila mana peraturan ni dibantahi, diingkari, maka dia terkeluar daripada agama para nabi tu. Maknanya kalau dia terkeluar daripada Islam, berarti dia terkeluar juga daripada syariat Islam, dia terkeluar juga daripada syariat Nabi Musa ke Nabi Isa ke. Sebab benda ni benda yang asas, kemudian dosa pada tahap ketiga, wal martabatu tsalisah tarku ma yunjihi wa fi'lu ma man qa'ada fi dhikri al-la'nu ala fa'ilih min jihati kaunihi mazinnah ghaliban li fasadin kabirin fil ard wa hayatin mudadatin li tahdzibin nafs. Peringkat yang ketiga ni, meninggalkan apa yang akan memberinya keselamatan. Iaitu keselamatan manusia terletak pada kepatuhan mereka pada titah perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ataupun lebih itunya di sini, maknanya dia meninggalkan perkara fardu. Dah. Maknanya agama ni menjamin keselamatan. Jadi kalau dia tidak ikut agama, maka dia tak selamat. Dan melakukan apa yang termaktub di alam zikir, iaitu perbuatan yang menyebabkan laknat ke atas pelakunya.
Mana dia ni dikira berdosa pada tahap yang ketiga. Segala perbuatan yang menyebabkan laknat dia buat. Dia buat segala perbuatan yang menyebabkan laknat Allah Ta'ala ke atas diri dia buat. Yang mana sebab kepada mendapat laknat ni telah termaktub, telah tertulis di alam zikir, telah tercatat di Lauh Mahfuz di sisi Allah Ta'ala, ada dah tulis itu. Maknanya mengikut ketetapan Allah SWT buat benda ni menyebabkan laknat, menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi benda ni Allah Ta'ala telah tetapkan di zaman azali, ada tertulis di sisi dia di Lauh Mahfuz. Jadi ketetapan daripada Allah SWT melakukan perbuatan-perbuatan ini mendapat laknat. Contoh Nabi laknat orang yang makan rasuah, memberi rasuah. Nabi melaknat orang buat tatu. Itu benda-benda yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai peraturan dia, menyebabkan jauh daripada rahmat Allah. Kerana ia menjadi sumber yang pasti dalam kebanyakan kes, kerana sebab kerosakan yang besar di bumi. Maknanya benda-benda yang dilaknat ni sebenarnya adalah benda yang mendatangkan kerosakan atas muka bumi yang begitu pasti. Mana pasti sekali. Macam kata contoh mengubah kejadian Allah. Mengubah kejadian Allah ni, kalau hak dulu kan buat tatu sebab tak akan tetangga dah. Kekal dah. Dia cocok dakwah tu dalam tubuh, tak akan hilang. Jadi itu menyebabkan berlaku kerosakan. Jadi kita tak nampak kerosakan tu kalau kita duduk zaman dulu dah. Jadi kalau kita tengok dari segi orang buat tatu ni dah, zaman ni dia jadi macam normal lah. Satu kembagaan buat tatu tu. Hak asal ilah sebenarnya larangan daripada buat tatu ni mengubah jadi Allah. Dan benda tu ditekankan sebagai mendapat laknat di zaman Nabi dah, sebab mengubah jadi Allah. Jadi mengubah kejadian Allah Ta'ala ni, peringkat dulu dia tak timbul lagi nak ubah jantina. Tak timbul lagi sebab orang dulu tak terfikir nak ubah jantina betul-betul. Cuma hak adanya dalam bentuk berlakon, buat-buat. Hak Nabi sebut lelaki berpakaian wanita, wanita berpakaian lelaki, sekadar tu je. Dia tubik rumah jadi jantan, masuk dalam rumah jadi puan, ataupun sebaliknya. Tapi hak peringkat learning ni dia ubah terus, buat gotu buat goni, masuk gotu masuk goni, macam-macam. Memang betul-betul lah super. Tu memang tak boleh nak patah balik dah. Kalau dah kerak tu nak bubuh semula tak boleh dah. Nak ganti pula tak boleh, tak dapat dah. Jadi benda tu menyebabkan rosak lah. Rosak tu macam mana? Jadi sepatutnya orang ni kalau dia lelaki, dia akan ada zuriat lah. Perempuan dia akan ada zuriat. Tapi kalau dia ubah jantina, tak ada zuriat lah dia. Tak boleh ngandung, tak sudah ejah lah. Jadi itu dia telah ubah jadi Allah Ta'ala. Bila dia buat tadi, memang putus zuriat lah. Sebab orang yang sepatutnya ada zuriat, macam contoh orang ni seorang lelaki dah, dia dibunuh. Dia ni anak tunggal pada pasangan ni, dia dibunuh. Mana lain dia tu, lain keturunan dia tak ada lah, habis lah. Jadi kalau dia nikah, sambung lagi zuriat dia. Tapi bila ada orang bunuh dia, maka hilang dia punya keturunan. Dia hilang keturunan dia kira sebagai fasad fil ard.
Tak ada yang dapat menyambung keturunan. Jadi orang yang buat tattoo ni, dia mengubah kejadian Allah Ta'ala. Banyak benda-benda rosak. Rosak dalam dari segi tubuh dia sendiri. Dari segi rupa dia tu, dia betih tu betih manusia. Tapi bila dia pergi cak, dia pergi tattoo tu, kadang-kadang dia buat bola lah, korok lah. Ada orang buat korok ni. Jadi dia telah merosakkan kejadian Allah Ta'ala. Sebab kalau orang perempuan ni, dia nak comel, bermakeup, berbedok ke apa semua. Tapi ada orang lelaki ni, dia buat gigi ni. Kok bibir dia buat gigi sepokor kok. Dia tattoo keliling. Sepokor kok betul-betul. Lagu mana anak dia tu? Tak benda ni kekal. Jadi rosak pada fikiran dia. Sebab dia rasa dia comel buat lagu tu. Kadang-kadang dia buat tattoo ni tak belah mana. Benda ada kucing kat pering apa, gambar kucing kat, adalah kucing. Ni tapak tubuh, tulis Koda. Ada tu tulis nama gawe dia. Pas kalau putus cinta, kekal gitu. Kau sakit hati pula. Jadi itu rosak pemikiran. Dan sikap yang bertentangan dengan pemurnian jiwa. Maknanya laknat tadi, dia tak sesuai dengan jiwa yang bersih. Banyak ni benda-benda yang Allah SWT laknat. Macam tadi riba, Tuhan laknat, peminum arak. Berkenaan dengan peminum arak ni, siapa lapar, Nabi laknat. Peminum, pembuat, pembawa, gapo lagi. Begitu juga hak riba ni. Hak makan riba, memberi riba, menulis. Jadi saksi, penulis tu, semua terlibat. Sebab benda ni kerosakan. Sebab riba ni bila Nabi laknat habis berlakon terlibat ni, ataupun arak ni terlibat berlakon, sebab benda ni dia zaman ni dia sistem lah. Nabi tidak kata laknat orang yang makan riba saja, dah hak jembui pun Nabi laknat juga, hak catat. Sebab semua ni dia jadi sistem. Macam kita kata bank lah. Bank ni satu sistem. Bukan sekadar kita pinjam, kalau kita pinjam ego kita tu, sekadar kita dengan dia je. Maknanya hak tu Nabi larang dah. Tapi bila Nabi laknat dengan ramai yang terlibat ni, maknanya benda ni menjadi sistem. Kalau kita agak nadi lah, IMF tu kalau hak dunia, IMF tu nadi dia pinjam negara-negara yang perlu pada bantuan dia. Lepas tu ada lah bunga kena bayar. Antaranya ialah faminha alla yaf'ala min asy-syara'i' al-kasibah lil-inqiyadi awil muhayyi'ati lahu ma yu'taddu bih wa yakhtalifu bi ikhtilafin nufus illa anna al-munqasimah fil hayatil bahimiyah ad-dha'ifa ahwaju an-nasi ila iktsariha wal umamul lati bahimiyatuha ashaddu wa aghlazu ahwaju an-nasi ila iktsari syaqi minha. Antaranya ialah mana dosa peringkat ketiga ni, seseorang tidak melaksanakan hukum-hukum ilahi yang penting yang membawa pada ketaatan kepada Allah. Macam dia tak semayang, tak puasa, tak zakat. Jadi dengan ada semayang, dengan dia melaksanakan hukum-hukum ilahi ni seperti semayang, maka ia akan membawa kepada ketaatan. Ketaatan ni, mudah kita kata, bila orang itu jaga semaya, maka mudahlah dia jaga sekalian perintah-perintah Allah Ta'ala lain. Jadi jaga semaya membawa pada jaga semua perintah Allah. Sebab dalam semaya tu dia ada disiplin. Ada disiplin diri banyak. Kita ambil contoh semaya Jumaat lah. Semaya Jumaat ni, kita duduk belakang imam.
kena betul saf, kena rapat saf. Jadi rapat saf tu supaya kita jangan ada rasa sombong. Kita lurus tu maknanya dalam keadaan kita menandakan kita ni satu hati. Kemudian kita hanya rukuk bila mana imam tu rukuk, mana kepatuhan, ketaatan kepada pemimpin, dan kita tidak akan bangun sebelum daripada dia. Jadi kita sabar. Lorak kita setara mana pun kita kena wisalah sekali dengan imam. Jadi itu melatih kita sabar. Jadi membawa hukum seperti semaya ni membawa pada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Yang ni dalam semua hukum-hukum Allah, atau yang akan menyediakannya untuk ketaatan, maknanya melatih, maknanya kita ni berpotensi untuk taat. Macam puasa dah. Macam puasa ni, dengan puasa ni kita tersedia ataupun bersedia untuk buat benda-benda baik yang banyak. Sebab kalau kira puasa ni tak ada amalan, puasa tu sendiri tidak ada amalan. Kalau adanya ke apa? Jangan makan, jangan minum, jangan tidur dengan bini. Tu dia punya puasa. Kafut puasa ni imsak anil akli wasyurbi wal jima'. 3 perkara tu jangan buat dalam puasa. Jadi bila orang tu mengawal syahwat dia dengan cara puasa, maka mudah dia nak ambil Quran. Sebelum pada ni dah payah nak pergi Quran, tapi bila puasa pakak baca Quran. Dah penuh, subuh penuh, asar penuh, maghrib tu kurang sikit. Sebab makan makan tu buana lalu. Situ je nampak dah. Maknanya segala masalah sebelum pada ni makan. Siapa dalam puasa pun masalah tu ada lagi. Jadi tak mari berjemaah tu ada duk buka puasa. Jadi hak zuhur, subuh, zuhur, asar, isya ada berlaku. Maghrib tu terganggu sikit. Jadi dengan puasa, orang tu mendapat persediaan untuk buat ketaatan dengan banyak. Jadi bila suruh bangun bersahur, dah takkan sahur saja, maka semaya tahajud, beristighfar. Jadi dengan puasa tadi menyediakan banyak ruang untuk kita melakukan amal soleh. Ini berbeza-beza mengikut perbezaan dalam jiwa. Mana atas orang lah, mana atas kekuatan seseorang tu. Kalau dia puasa pun, tapi kalau dia buka puasa 3 pinggan, air sejak, tak legi juga, supaya juga. Maknanya tak gerak juga nak semaya tarawih. Jadi setengah orang tu tak apa. Setengah orang tu makan nasi setengah pinggan, makan kuih sikit-sikit, mau gagah, boleh semaya 20 rakaat, 23 rakaat. Kecuali mereka yang tenggelam dalam sifat bahimiyah yang lemah, adalah orang yang paling memerlukan undang-undang tambahan. Bukan ditambah, tambahan. Maknanya kalau orang tu dia kuat sangat bahimiyah dia, syahwat dia tu kuat, kadang-kadang puasa Ramadan tu tak cukup, maka dia perlu pada undang-undang tambahan ni. Maknanya amalan-amalan sunat lain. Perlu dia kepada undang-undang tambahan, macam semaya sunat, puasa sunat, ataupun kalau dia ni terlampau cinta kepada harta, tak padan dengan zakat, maka dia diarah supaya, dianjurkan supaya sedekah banyak. Dan masyarakat yang sisi haiwannya paling kuat dan paling tercemar, mana paling kotor, adalah mereka yang paling memerlukan penambahan undang-undang yang paling ketat. Mana makin teruk jiwa masyarakat, maka paling ketatlah hukuman yang perlu kepada mereka. Macam orang Yahudi. Orang Yahudi ni berat tu.
Nak rawat jiwa mereka tu. Sebab orang Yahudi dulu bila dia buka puasa malam, dah dia tidur, tak boleh makan dah lah. Maghrib esok pula boleh makan. Mana dia berpuasa tu, sebab itulah dia tak ada sahur. Sebab bila dia berbuka malam tu, dia tidur, sebelum tidur tu sahur dah tu, kalau kira. Jadi dia tak macam umat Muhammad ni. Umat Muhammad ni dia dianjurkan supaya sahur. Maknanya tidur, bangun dekat subuh tu sahur untuk kekuatan. Maknanya umat Muhammad ni dia lebih lembut jiwa dia. Bani Israel ni dia keras jiwa dia, maka hukum tu sesuai dengan hukum yang keras kepada mereka. Kalau macam dulu mereka bertaubat dengan cara bunuh diri, dibunuh, taubat mereka tu. Ataupun kalau kena kotoran najis, tak boleh basuh, dia kena guting. Itu syariat yang berat untuk mereka kerana jiwa mereka tu adalah jiwa yang keras. Wa minha a'malun sab'iyah tastajlibu la'nan 'azima kal qatli. Di bawah ni di bawah martabat yang ketiga ni, perbuatan pemangsa ataupun jiwa apa sab'iyah ni. Mana perbuatan yang bersifat dengan sifat binatang buas, pemangsa, yang menimbulkan lanak yang berat seperti pembunuhan. Sebab pembunuhan ni dia serai orang, menerkam. Jadi ada binatang ni, ya sifat dia sifat sab'iyah, menyerang ni. Ada yang tidak. Kalau tidak, dia macam lembu, kambing. Dia bukan jenis binatang yang menyerang. Hak ni dia jenis makan banyak. Makan pun mudah pada dia makan. Kambing ke apa, lembu tu, hak rupuk depan dia, hak tu dia kunyah. Tapi hak sab'iyah ni, hak jenis ada taring, jenis rimau, singa ke apa semua ni, jenis membahayakan. Dia akan menerkam apa-apa sahaja di hadapan dia. Ada benda ni dia tak makan rupa-rupa ni. Dia nak jenis geruk. Jenis geruk tu, hak itulah dia terkam. Jadi manusia ni dia boleh ada jiwa tadi. Manusia ni dia punya kompleks kejadian dia. Segala jenis binatang tu ada. Segala jenis sifat binatang tu ada dalam diri dia. Kita tak payah fikir tentang teori evolusi lah, manusia bertukar daripada buruk jadi manusia. Tak payah fikir hati. Waktu karuk tu, manusia ni dia punya kompleks kejadian tu, segala sifat-sifat binatang ni ada pada dia. Kalau bagi gocohnya orang, tu adalah jiwa anjing ke. Kalau jenis makan belaka, setengah orang-orang belah Vietnam ke, ada belaka tu di kedai dia, ciri, cicok, lipah-lipah, bewok, benda orang lain tak makan, dia makan belaka. Tu maknanya syahwat dia tu pelik, kuat. Tapi hak ada ni tidak pada semua orang lah. Tapi boleh ada pada manusia tu segala jenis sifat haiwan lain. Kalau kata babi ni, dia tak ada cemburu. Dia tak ada cemburu. Kalau kita baca buku tentang kejadian babi ni, kata babi ni pasangan dia pun dia tolong orang nak ukah pasangan dia tu, dia boleh tolong. Mana tak ada cemburu. Jadi orang putih dia tak ada cemburu kok. Tapi dia ni kata kih makan babi dah tak ada cemburu. Budaya putih kan. Kalau hak jatuh salah. Kalau hak puas tu pergi siung pipi. Hak jatuh sama jatuh tak ada dakak. Tapi kalau hak perempuan tu dia siung tangan lah apa semua. Jadi bini kita nak uya orang siung.
kita nak cium bini orang. Tu budaya orang putih yang tidak ada sifat cemburu. Jadi tak ada sifat cemburu ni, sifat khinzir. Jadi sifat perbuatan pemangsa ni mana sifat buas, menyerang, menerkam, membunuh. Jadi macam singa, serigala, rimau apa semua dia bunuh. Binatang haiwan-haiwan hak dia nak makan tu. Jadi ini menyebabkan laknat yang berat. Seperti mana firman Allah Taala, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat. Kalau kira ayat tu tak ubah tak apa, dia nak yang atas tadi. Dengan sebab yakni kisah pembunuhan yang kejam antara dua orang anak Adam tadi, disebabkan rentetan daripada peristiwa pembunuhan anak Adam itu, kami tetapkan atas Bani Israel bahawasanya sesiapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada balasan yang membolehkan membunuh orang itu, mana tak ada sebab, maknanya asal bunuh ni asal pada asalnya boleh bunuh orang ni bila orang tu bunuh orang lain. Jadi kalau orang ni membunuh orang lain, maka barulah dia boleh dibunuh. Kalau dia tak bunuh siapa-siapa, itu berarti pembunuhan tanpa hak. Atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi, mana orang yang memberontak, membunuh, merompok, maka seolah-olah dia telah membunuh semua manusia. Semua manusia ni maksud dia, bila dia bunuh seseorang, orang tu tak ada keturunan. Jadi sepatutnya keturunan dia tu akan membentuk satu line keluarga, susu galu keluarga tu, jalur keturunan. Tapi bila dia telah bunuh, berarti seolah-olah dia telah bunuh semua manusia. Sebab maksud membunuh semua manusia ni, satu, jalur keturunan itu akan hilang. Yang kedua, pembunuhan akan membawa pada pembunuhan, tak akan sudah. Waktu balas dendam, ni balas dendam, dah. Akhirnya tak ada, manusia tu tak ada, ia tidak ada lagi ia selamat, kerana semua tu menjadi mangsa balas dendam. Sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia menjaga keselamatan hidup semua manusia. Lagu tu Quran dia letak, maknanya satu nyawa tu amat-amat berharga. Yang seterusnya, wa mina a'malu syahwiyah, a'malu syahwiyah, perbuatan nafsu syahwat. Perbuatan nafsu syahwat ni mana setiap perbuatan yang melibatkan nafsu seks lah. Kesalahan nafsu seks, maknanya selain daripada perkahwinan yang halal, perkahwinan yang sah, semua tu dikira salah belaka. Seperti persetubuhan tanpa akad, tanpa perkahwinan, lelaki perempuan, manusia dengan haiwan, ataupun suami isteri tetapi dengan tidak jalan yang benar, aku jalan belakang. Ini semua adalah perbuatan nafsu syahwat yang menyebabkan dosa-dosa besar. Seterusnya, wa minha makasibud darah kal qimar war riba. Dan semua pendapatan yang memudaratkan seperti perjudian dan riba. Maknanya perkara yang menyebabkan mudarat ni, macam mencuri, merompok. Di sini
Imam Walillah awak bagi ni hak jenis orang setuju. Nombor 368 ni, walaupun ia diambil atas dasar di atas kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Maknanya dua orang ni bersetuju judi. Hak ni bersetuju nak riba. Jadi walaupun bersetuju, dia tetap haram. Kalau tidak setuju lagi lah tak boleh. Mana dia tipu. Dia tipu. Dia tak suka bahawa dia ditipu. Macam hak kena scammer lah. Scammer tu dia setuju atas dasar dia dapat apa dia yang ditawarkan. Tetapi bila ditawarkan tu tak ada, berarti dia ditipu. Dia tidak setuju ditipu tu. Adapun hak judi ni memang dia tahu dah. Bola malam ni siapa dia menang? Kita letak 100 hias orang. Dia tahu dah. Sebab dia nampak opsa tu. Dia dapat sekali ganda modal dia. Judi ni dia dapat sekali ganda modal dia ataupun lebih daripada tu lagi. Judi ni dah kalau tanding judi seorang-seorang dia dapat sekali ganda hak dia letak. Hak dia apa ni? Taruh. Tak? Tapi penyertaan dia tu kalau kata 10 orang 10 kali ganda dia dapat kau besar. Jadi ini merupakan pendapatan yang memudaratkan, membahayakan. Sebab apa? Sebab judi ni dia kira orang malas lah. Orang malas guna akal. Orang lain kerja dengan cara betul. Dia ni nak dapat harta dengan banyak dengan cepat. Sebab dia letak taruhan dia dan dia mengharapkan dapat berganda. Jadi manusia ni dia bila dia judi, kalau dia benar dia akan tomok. Dia nak lagi. Katalah dia letak dulu taruhan dia tu 100. Tak. Bila 100 hak menyertai meja judi dia tu ada 10 orang. Dapat 1000. Dah. Dia pun tagih lah pula. Bila dapat dengan mudah 1000 ni, kita sayang dah untuk jadikan 1000 ni taruhan dia. Sebab dia nampak tadi boleh besar lagi. Dah. Dia pun waktu ambil sebanyak tu. Ya dah? Tak ambil pun. Jadi dia apa? Tomok. Dia tomok. Jadi rakus. Lepas tu orang hak kalah ni tak berhati. Dia nak cuba dapatkan balik. Sebab dia rasa rugi ni aku rugi. Jadi untuk rugi ni dia kena waktu pula modal dia. Akhirnya bini digadai, anak digadai, habis harta benda digadai. Sebab tahik judi. Riba ni kezaliman dan ketidakadilan. Maknanya eksploitasi atas orang yang terdesak, mengambil kesempatan terhadap orang yang terdesak. Ia adalah satu bentuk pemerasan terhadap orang yang terdesak. Walaupun orang itu setuju. Orang itu tak ada arah, tak ada pilihan lain. Dia nak 100 riyal, terpaksalah dia bayar 120 riyal. Tak ada arah. Dia pun Allah menyebut dalam Al-Quran riba sebagai lawan kepada sedekah. Sedekah ni atas dasar kebajikan, simpati. Mana riba ni dia tak ada simpati. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun. Dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan, yakni riba, pemberian atau tambahan apa yang kamu berikan, maknanya kita beri hutang tambah atas tu bunga.
supaya bertambah kembangnya, yang ini dapat bunga dalam pusingan harta manusia, maka ia tidak sekali-kali akan berkembang di sisi Allah Ta'ala. Tak ada keberkatan, tak ada kebaikan. Dan sebaliknya, sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang boleh memperolehi pahala berganda-ganda. Wa fi kulli syai'in min hadhil madhkura thulmatun 'azimatun fi an-nafs min jihati al-iqdam 'ala khilafi sunnati al-lazimah kama dhakarna, wa la'nun min al-mala'i al-'ala yahitu bihi fa bi majmu'il amrayn yahsul al-'adhab wa hadhihi al-martabatu 'azamul kaba'ir qad aqada fi haziratil quds tahrimuha wa la'nu sahibuha wa lam yazal anbiya'u yutarjimuna man aqada hunalika wa aktsaruha mujma'un alaihi fi syara'i. Dalam setiap perkara yang telah disebutkan ini, maknanya dosa-dosa pada martabat yang ketiga ni, dengan segala contoh-contoh tadi, ada 4 tadi dah. Terdapat pecahan atau keretakan yang besar dalam jiwa manusia. Maknanya ada benda yang pecah dalam jiwa manusia. Jadi yang disebutkan inilah yang dikatakan dalam hadis Nabi, sab'ul al-mubiqat, 7 perkara yang membinasakan dalam hadis lah. Hadis ni kita jumpa sama ada kalau ngaji Mishkat ni, dia awal-awal abad ni. Mana Nabi kata syirik, sihir, membunuh, riba, makan harta anak yatim, lari daripada medan peperangan, dan menuduh perempuan berzina. 7. Jadi benda-benda ni dah. Kalau orang tu ada, berarti jiwa dia tu telah rosak, punah, ada pecah, ada retak. Kenapa? Dari aspek melakukan perkara yang bertentangan dengan sunnah lazimah, peraturan penting, seperti yang telah kami sebutkan. Sunnah lazimah di sini mengikut Imam Waliullah ni, maknanya peraturan hidup lah. Peraturan hidup nombor 371 tu, dalam perbahasan ketiga tentang irtifaqat. Irtifaqat ni pentadbiran sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Bab ke-11, peraturan yang dipakai di kalangan manusia itu aturan pemunian jiwa, macam hukum dalam bab ibadat, akhlak, pentadbiran rumah tangga, urusan muamalat, muamalat tu, urusan muamalat, siasah madaniyah, pentadbiran negeri, kerajaan, pentadbiran jenayah, ada mahkamah, ada pembuktian, ada hukuman, dan peraturan hubungan antarabangsa. Mana dia lawan ketetapan Allah. Dan kutukan dari malaikat majlis tertinggi yang mengelilinginya, maknanya dia mendapat laknat. Sehingga gabungan 2 perkara itu mengakibatkan hukuman azab. Mana dia buat kesalahan, maka malaikat laknat, maka dia mendapat azab. Azab dalam kubur dan azab dalam neraka. Tahap ketiga ini terdiri daripada dosa-dosa besar yang paling besar, dipanggil akbarul kabair. Nombor 372, iaitu dalam hadis daripada Abu Bakrah, ala unabbiukum bi akbaril kabair, qulna bala ya Rasulullah, qala al-isyrak billah wa uququl walidain, wa kana muttaqian fajalasa faqala ala wa qawlu zur wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Maukah aku memberitahu kepada kamu tentang dosa besar yang paling besar? Para sahabat berkata, tentu saja wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mempersekutukan Allah. Kemudian ada derhaka kepada 2 ibu bapa, mana tidak mengenal budi, tidak mensyukuri nikmat Allah yang memberi nikmat, tidak mengenal budi ibu bapa. Sebelum itu Rasulullah duduk bersandar. Duduk sandar tu maksud duduk ginilah. Dia sandar tubuh dengan sandar lengan. Muttaqian, sandar.
Kalau kereta kita kak, dia kena ada armrest. Ni dah ada ni. Ataupun waktu bik kat luar ni tap-tap kok dah bawa slow tak ada giman tu. Tak ada kerja. Dia waktu bik tangan kat luar kak, boleh tangan turutlah kita. Jadi Nabi kata yang ketiga ni wa qaulu zur, ucapan palsu, ucapan dusta dan syahadatul zur. Mana tipulah. Ya Nabi marah sangat syahadatul zur ni sebab syahadatul zur ni dia membawa pada merampah hak, bukan hak kita. Maknanya kita orang mari saksi palsu tak mengatakan bahawa ni hak kita. Dia buat dokumen tak, dia kata ni hak kita, padahal dokumen palsu. Ataupun menyebabkan orang yang tidak bersalah dijatuhkan hukum. Mana bukan dia pembunuh, tapi orang lain. Jadi oleh kerana saksi itu memberi saksi bahawa orang ni membunuh, dia tak membunuh, tiba-tiba dia dibunuh. Maknanya itu kesalahan yang berat. Orang yang tidak bersalah dihukum, orang yang bersalah terlepas. Itu bahaya, kerosakan yang besar. Jadi dia panggil akbarul kabair. Pengharaman terhadap dosa-dosa ini telah ditetapkan di lingkungan suci. Di lingkungan suci ni maknanya alamul amri dia panggil. Alamul amri ni iaitu Allah Ta'ala buat ketetapan bersama-sama dengan kutukan terhadap orang yang melakukannya. Mana ada laknat daripada Allah, daripada malaikat, daripada Nabi, dan sekalian manusia. Laknat berlaku. Macam hak laknat ni setara gapo hak Nabi marah. Nabi lagi ke orang hak buat air di bawah pokok. Nabi kata jauhilah laknat. Sebab apa? Orang ni dia buat air situ. Dah, orang nak duduk berteduh kena. Adalah di tubik. Podio ni. Dia tak kata saja. Habis sebut tezu dia sebut. Ataupun kalau tidak bawah pokok pun tempat tumpuan, maksudnya tempat tumpuan. Macam kata tepi patah. Tepi patah walaupun tak ada pokok, tapi tempat tumpuan, tempat orang bersiar, orang jalan kena puyuh api. Jadi itu laknat. Jadi setara tu mendapat laknat, ni hak benda besar lagi ni. Para nabi terus menerus memberitahu dengan jelas yakni kepada umat masing-masing tentang apa yang diadakan di sana. Maknanya apa yang ditetapkan di sana sebagai peraturan. Di sana tu di Haziratul Qudus lah, lingkungan suci. Haziratul Qudus ni ataupun lingkungan suci ni mana satu istilah yang dibuat oleh Imam Waliullah bagi menggambarkan Allah Ta'ala mengisytiharkan peraturan dia kepada para malaikat. Allah Ta'ala buat ketetapan. Lingkungan suci ni maknanya pentadbiran Allah Ta'ala memberitahu kepada malaikat dia nak buat gini, nak buat gotu dah. Kalau kita kak nisbah pada kita kak macam parlimen lah. Di parlimen tu istihar satu benda penting, ataupun di istana tu istihar benda penting. Itu istilah dia tu nak suruh kita mudah faham. Dan kebanyakan dari ini telah disepakati. Kebanyakan daripada perkara ini telah disepakati dalam syariat ilahi. Mana sama je benda ni dilarang dalam mana-mana syariat. Syariat Musa ke, syariat Nuh ke, syariat Hud, Syuaib ke, syariat Isa ke, semua benda ni dilarang. Kadang-kadang agama pun larang, walaupun agama tu agama manusia. Macam contoh minum arak, Buddha tak terima. Agama Buddha pun tak terima. Sebab benda tu benda yang
berat kesalahan dia. Wallahu a'lam. Ada dua lagi, martabat keempat dan kelima. Wa akhir dakwan.